Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bidang ibadah tajuk tayammum. Boleh rujuk buku teks muka surat 102 hingga 107. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah: pertama, menjelaskan maksud tayammum; kedua, menjelaskan sebab-sebab diharuskan tayammum; ketiga, menerangkan rukun dan sunat tayammum; keempat, menghuraikan syarat-syarat tayammum dan perkara yang membatalkannya; kelima, mengaplikasi cara bertayammum; dan yang keenam, merumus kepentingan tayammum. Mari kita lihat erti, dalil, syarat-syarat dan rukun serta sunat tayammum. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiba. Surah Al-Maidah ayat 6. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah yang bersih. Baiklah, dalil ini menunjukkan tentang keharusan untuk kita bertayammum sekiranya tidak ada air. Mengapa kita bertayammum menggunakan debu tanah? Sebab yang pertama ialah sebab debu tanah itu sumber yang paling hampir dan mudah didapati setelah air. Maksudnya kita boleh jumpa tanah di mana-mana ataupun debu tanah di mana-mana. Yang kedua, sebab debu tanah digunakan untuk menyucikan najis mughallazah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tindakan ini berlandaskan firman Allah dalam surah Al-Maidah yang kita baca tadi, surah Al-Maidah ayat 6, yang maksudnya Allah memerintahkan kita untuk bertayammum menggunakan debu tanah yang suci jika tiada air. Rukun tayammum ada 4. Yang pertama, niat. Mari kita baca. Nawaitut tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitut tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, kalau boleh hafal lafaz niat dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak hafal, kita tidak tahu, boleh juga baca dalam bahasa Melayu. Okey. Rukun yang kedua, muka, iaitu menyapu debu tanah yang suci ke muka. Rukun yang ketiga, tangan, iaitu menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat, tertib. Maksudnya, perlakuan tayammum itu dilakukan mengikut urutan. Yang pertama niat, kedua sapu debu ke muka, dan yang ketiga sapu debu ke tangan hingga siku. Itulah maksud tertib. Baiklah, kita lihat sebab-sebab yang mengharuskan tayammum. Okey, yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Dia sudah pergi ke serata tempat yang berdekatan dengan tempat tinggal dia ataupun tempat yang dia berada, tapi dia tidak jumpa punca air. Okey, maka diharuskan tayammum. Kedua, ada air tapi cukup untuk keperluan diri dan ternakan sahaja. Maksudnya cukup untuk makan, minum, memasak dan bagi makan dan minum haiwan ternakan ataupun haiwan peliharaan. Okey, maksudnya dia kena jimat air lah. Jadi dalam keadaan itu, diharuskan untuk tayammum. Yang ketiga, jarak dengan punca air terlalu jauh. Contohnya, kalau di negeri Sabah, daerah Bandar Kota Kinabalu, tiada air. Okey, jadi yang ada air ni di daerah Papar contohnya. Okey,
Jadi untuk pergi ke papar itu jarak sangat jauh. Okey, kena merentas daerah. Sekarang PKP tidak boleh rentas daerah kan? Jadi dalam keadaan itu juga diharuskan tayammum. Seterusnya, sakit atau ada musuh berdekatan punca air. Maksudnya sakit yang menghalang dia daripada terkena air. Contohnya tangan dia luka. Okey, jadi tidak boleh kena air. Jadi dalam keadaan itu diharuskan tayammum. Okey, ataupun tadi musuh berdekatan dengan punca air. Contohnya di kawasan yang ada air itu dijaga oleh musuh, tidak boleh suka-suka hati masuk situ. Siapa pergi situ kena tembak contohnya. Okey, jadi dia diharuskan untuk bertayammum. Yang seterusnya, cuaca terlalu sejuk hingga memudaratkan. Sejuk sangat. Kalau dia pergi ambil wuduk, dia boleh kena frostbite. Okey, jadi dalam keadaan itu boleh dibenarkan ataupun diharuskan untuk bertayammum. Okey, sekarang kita akan tengok apa dia syarat-syarat tayammum dan apa dia perkara yang membatalkan tayammum tadi. Okey, syarat-syarat bertayammum. Yang pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Okey, dia sudah contohnya azan Zuhur, dia sudah dengar azan Zuhur. Jadi selepas dengar azan tu dia kena pergi cari air. Okey, kalau tidak ada juga air, barulah dia boleh bertayammum. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, masuk waktu solat. Dia kena bertayammum selepas masuk waktu solat. Contoh dia hendak solat Zuhur, dia kena bertayammum ketika waktu Zuhur sudah pun masuk. Dia tidak boleh bertayammum sebelum masuk waktu solat. Syarat yang ketiga, gunakan debu tanah yang suci. Okey, pastikan debu tanah yang digunakan itu bersih, kering dan bebas daripada najis. Okey, ataupun dia tidak boleh guna bedak, dia tidak boleh guna tepung, kena guna debu tanah yang suci. Dan yang keempat, hilangkan najis terlebih dahulu. Contohnya di pakaian kita ada najis, jadi kita kena hilangkan sama ada kita tukar pakaian ataupun kita beristinja dan sebagainya. Perkara yang membatalkan tayammum yang pertama ialah semua perkara yang membatalkan wuduk akan membatalkan tayammum. Contohnya keluar sesuatu daripada qubul dan dubur, sama ada dia buang air kecil ataupun buang air besar, ataupun dia terkentut, ataupun dia tersentuh lelaki atau perempuan yang bukan mahram, maka tayammumnya terbatal. Yang kedua, ada air selepas bertayammum sebelum dia mula solat. Contohnya, selepas dia tayammum, habis selesai tayammum, tiba-tiba air keluar daripada paip. Masa itu dia belum start solat lagi, dia belum mula solat. Maka dia tayammumnya terbatal dan dia kena ambil wuduk, barulah dia pergi solat. Okey. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh guna air. Penyakit dia tadi contoh lukanya sudah kering, sudah boleh kena air. Jadi dia tidak boleh lagi bertayammum, dia kena ambil wuduk untuk solat. Seterusnya, telah habis waktu solat. Okey, apabila habis waktu solat, maka tayammum tadi terbatal. Sebab satu tayammum cuma untuk satu waktu solat sahaja. Contohnya, waktu Zuhur dia bertayammum. Okey, kemudian dia tidak boleh gunakan tayammum tadi untuk solat asar. Apabila masuk waktu asar, dia kena bertayammum semula. Dan yang kelima, murtad. Apabila seseorang terkeluar daripada agama Islam, maka tayammum pun terbatal. Seterusnya kita akan lihat bagaimana cara melakukan tayammum dan juga apa kepentingan tayammum. Bagaimana cara untuk melakukan tayammum? Yang pertama, niat, yaitu nawaitu tayammuma listibaha fardhis salati lillahi ta'ala. Langkah kedua, menepuk kedua-dua belah tangan pada debu tanah, kemudian nipiskan debu tanah tersebut. Sapukan ke muka. Seterusnya, tepuk tangan ke debu tanah
Sekali lagi. Kemudian nipiskan debu tanah tersebut. Dan sapukan ke tangan hingga ke siku bermula dari tangan kanan. Kemudian tangan kiri. Dan akhir sekali, bacalah doa selepas mengambil wudhu. Kepentingan tayammum. Yang pertama, keringanan untuk menggantikan wudhu dan mandi wajib apabila tiada air. Maksudnya Islam ini senang. Okey, dia memudahkan kita untuk bersuci. Yang kedua, tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Bukan lagi alasan tiada air, tidak boleh ambil wuduk, jadi tidak boleh solat. Tidak. Okay, Islam sudah menyediakan alternatif lain untuk bersuci, iaitu dengan bertayammum. Jadi tidak boleh suka-suka hati tinggalkan solat. Yang ketiga, hilangkan kepayahan dan kesulitan. Contohnya yang sakit tadi tidak boleh kena air. Ada cara lain untuk bersuci, iaitu tayammum. Ataupun yang susah untuk cari air, kita boleh bertayammum. Okay, Islam itu memudahkan umatnya. Dan yang terakhir, menyucikan jiwa manusia dan memastikan diri sentiasa dalam keadaan bersuci. Okey, tayammum itu boleh menyucikan zahir dan batin seseorang.